Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita masuk bab terakhir modul 6 sisa pepejal. Jadi sebelum saya mulakan PDPR hari ini, anak-anak boleh sediakan modul teks modul 6 dan juga boleh tekan button subscribe, like dan juga share supaya kita tak ketinggalan video-video baru. Jadi hari ini kita masuk kepada tajuk sisa pepejal dan juga kitar semula. So jom. Okey, yang pertama kita tengok dekat sini 6.3.1 maksud sisa pepejal Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tahu maksud dulu sisa pepejal tu. Okey. Ada dua sumber, satu sumber Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara dan juga Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Kita tengok yang pertama. Sisa pepejal ialah apa-apa bahan skrap atau benda lebihan lain yang tidak dikendaki atau keluaran yang ditolak yang timbul daripada penggunaan apa-apa proses atau apa-apa benda yang dikendaki untuk dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar ataupun telah rosak. Okey, yang kedua, sisa pepejal merupakan bahan yang tidak dikehendaki kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau rosak. Sisa pepejal juga dikenali sebagai sampah. Sisa pepejal terhasil daripada rumah, bangunan perniagaan, sekolah, pasar, pejabat, awam dan juga sebagainya lah. Jadi kalau kita baca yang pertama tu mungkin kita agak susah nak faham ni kan. Jadi kita ambil yang simple je. Sebenarnya pepejal ni adalah lebihan sampah lah. Sisa-sisa yang kita tidak gunakan lagi dan kita nak buang dia. Itu kita maksudkan dengan sisa pepejal lah. Okey. Kita masuk yang kedua. Jenis-jenis sisa pepejal terkawal dekat Malaysia ni So sisa pepejal kita dekat Malaysia ni lebih kurang ada 2, 4, 6, 8. 8, 9 macam tu lah. So kita tengok sisa pepejal yang pertama terdiri daripada sisa pepejal khas, import. Import ada dua lah. Import satu je Sisa pepejal awam, sisa pepejal keinstitusian, sisa pepejal pembinaan, sisa pepejal perindustrian, isi rumah dan juga komersial. Okey, yang pertama, sisa pepejal isi rumah. Sebelum kita terus pada penerangan ni, tengok gambar tu. Itu kalau tengok sisa makanan tu lah. Jadi kalau kat sini kita dah tahu dah apa saja yang dibuang daripada perumahan, rumah kediaman kita itu adalah sisa pepejal. So kita masuk dia punya konsep dia. Sisa pepejal yang dihasilkan oleh suatu isi rumah. Isi rumah ni maksudnya rumah kita lah. Satu keluarga tu. Dan daripada jenis yang biasa dihasilkan oleh atau dikeluarkan oleh mana-mana premis apabila dihuni sebagai rumah kediaman dan termasuk sisa tanah, sisa taman. Maksudnya mana-mana premis ni, contoh ada kedai. Dan kedai itu dibuat untuk tempat kediaman sekali, rumah dia sekali lah. Jadi dia akan buang juga dia punya sisa-sisa makanan ataupun apa sajalah daripada rumah dia kan. Jadi itu dipanggil sisa pepejal isi rumah yang dihasil oleh kita lah. So yang kedua, sisa pepejal khas ataupun terkawal. Kalau kita tengok gambar tu, macam-macam dekat Mak Sain tu lah. Ada bahan-bahan kimia kan. So ini adalah bahan-bahan yang terkawal, macam ubat-ubatan, bahan-bahan kimia ni kan. So dia bahan-bahan terkawal. So kat sini dia punya konsep dia, sisa pepejal terkawal yang ditetapkan adalah terbahagi kepada dua. Berbahaya atau boleh membahayakan kesihatan awam. Maksudnya bahan kimia tu lah. Yang kedua, sukar untuk diolah atau disimpan atau dilupuskan sehingga peruntukan khas dikehendaki bagi menguruskannya. Maksudnya kalau macam sisa toksik kan, kita tak boleh buang dalam sungai, kita tak boleh buang macam tu saja. So kita kan ada cara ataupun kaedah untuk lupuskan dia. Itu yang dipanggil sisa pepejal khas ataupun terkawal lah. Dan yang kedua, sisa pepejal import. Ini sisa pepejal import, sisa pepejal yang dihasilkan di negara lain dan juga diimport ke Malaysia untuk diproses atau dilupuskan. Okay, ayat ni saya ambil daripada buku tu lah. Saya rasa ayat ni
agak salah kot. Terbalik. Sebenarnya sisa pepejal yang dihasilkan di negara lain dan dieksport ke Malaysia. Maksudnya, sisa pepejal negara lain negara yang tidak mempunyai tempat untuk melupuskan sisa pepejal negara dia, so dia eksport kepada negara kita. Dihantar kepada negara kita untuk dilupuskan. So negara kita akan ambil untuk dilupuskan. Contoh Singapura, tak ada tanah, tak ada tempat untuk lupuskan dia punya lebihan-lebihan sisa ni. Jadi dia akan hantar kepada negara kita ambil, tapi kena bayar kan. Singapura kena bayar kepada negara kita. Jadi negara kita akan lupuskan dia. Itu dipanggil sisa pepejal import. Dan kemudiannya sisa pepejal awam. Okey. Sisa pepejal awam ni yang berlaku di tempat awam lah. Tempat awam ada tong sampah, betul. So walaupun barang dia ataupun sisa-sisa tu hampir sama dekat rumah, tapi dia berlaku di tempat awam. Maksud contohnya di taman, di supermarket ataupun di tandas awam kan. Okey, sisa-sisa pepejal yang dihasilkan oleh tempat awam yang di bawah penyeliaan atau dikawal oleh mana-mana pihak berkuasa tempatan. Maksudnya berkuasa tempatan tu macam majlis daerah kan, kerajaan negeri. So kalau kita pergi mana-mana taman ke padang ke, sisa-sisa ni dipanggil sisa pepejal awam. Okey, yang seterusnya sisa pepejal perindustrian. Sisa pepejal yang dihasilkan daripada apa-apa aktiviti perindustrian seperti perkilangan dan juga dan sebagainya lah. Maksudnya kilang kita ada macam-macam jenis kilang lah. So setiap kilang ni dia akan menghasilkan sisa-sisa pepejal lah. Sampah lah kan, dia akan hasilkan sampah. Jadi setiap kilang ni akan melakukan proses untuk pembuangan lah kan. So ini dipanggil sisa pepejal. Sisa pepejal. Seperti kita tengok plastik, PVC, bat besi, kayu, papan. Itu semua yang akan dihasilkan oleh perindustrian lah, kilang-kilang lah. Okey, yang seterusnya sisa pepejal komersial. Sisa pepejal komersial yang dihasilkan dari apa-apa aktiviti komersial seperti perhotelan ataupun pejabat ataupun sebagainya. Yang ini lebih kepada komersial, dia bukan dekat kilang. Maksudnya melibatkan orang ramai jugalah. Contoh hotel kan, hotel orang ramai gunakan untuk melancong kan. So dia premis ni juga akan hasilkan sisa pepejal. Tak kisahlah, kertas ke, kain perca ke, sisa makanan ke, itu kita panggil sisa pepejal komersial. Sisa pepejal komersial. Yang seterusnya sisa pepejal keinstitusian. Ini lebih kepada, kalau kita tengok tempat-tempat yang lebih kepada bangunan kerajaan lah. Tapi tak semestinya bangunan kerajaan kan. Tempat yang melibatkan kita study, kita belajar, kita mendapatkan ilmu, lebih mendapatkan perkhidmatan. Contoh pejabat, klinik, hospital, kita dapatkan perubatan, perpustakaan, universiti, tempat ibadat. Itu kita panggil institusi lah. Sisa yang dihasilkan daripada institusi. Dan biasa tempat-tempat ini, dia punya sisa dia adalah seperti kotak, kertas, itu je lah. Dan kita panggil dia sisa pepejal keinstitusian. Okey, dan yang seterusnya sisa pepejal pembinaan. Yang ni paling senang lah, sebab dekat landscape pun ada kan. Pembinaan biasa libatkan batu bata, kayu, papan, besi kan. Jadi sisa pepejal yang dihasilkan daripada aktiviti pembinaan atau perobohan, termasuk kerja pemajuan, penyediaan, perbaikan dan pengubahan. Apa sahaja melibatkan bangunan dan sisa lebih-lebih sisa dah siap tu, itu kita panggil sisa pepejal pembinaan. Jadi daripada apa yang saya terangkan tadi, dapat kita tengok kat sini, kita lihat kat sini, kita nak menentukan sisa pepejal itu di kategori mana, kita hanya tengok di mana sisa pepejal itu dihasilkan. Contoh, dia bagi gambar bangunan ada batu bata. So kita tahu kat situ ada sisa pepejal pembinaan. Kalau dia hantar gambar kilang, kita tahu sisa pepejal itu adalah sisa pepejal perindustrian. Kalau dia letak kat situ gambar rumah, kita pun dapat pasti itu adalah sisa pepejal isi
rumah. Jadi senang je konsep. Kalau dia bagi soalan tu bergambar, kita kena kenal pasti gambar itu berada di mana, dan kita akan dapat kenal pasti sisa pepejal itu dihasilkan di mana lah. Okey, itu adalah jenis-jenis sisa pepejal. Kemudian kita masuk kepada komponen pengurusan sisa pepejal. Sampah tu lah, senang cerita kan. Sampah-sampah tu dah ada, macam mana kita nak uruskan? Macam mana negara kita ni nak uruskan dia supaya tak berlaku pencemaran? So, ada dia punya langkah-langkah lah. Yang pertama, penjanaan. Penjanaan ni bermaksud di mana sisa pepejal tu dihasilkan. Di isi rumah, di kilang, di premis-premis, pusat perniagaan, di perhotelan, semua tempat ada menghasilkan sisa pepejal. Itu proses yang pertama lah, menyebabkan dia jadi banyak. So, bila dah ada terhasilnya sisa pepejal ni, langkah kedua perlu diambil, iaitu pengasingan dan penyimpanan. Bermaksud, setiap premis ataupun tempat kediaman kena asingkan sisa pepejal itu, ikut dia punya kategori. Maksudnya kalau plastik lah, kalau sisa makanan lah, kalau besi lah, kertas lah, kena asingkan dia. Itu yang sepatutnya berlaku di rumah-rumah lah, ataupun di premis-premis, tempat perniagaan ataupun kilang-kilang lah. Jadi yang ketiganya, kutipan dan pengangkutan. Kutipan dan pengangkutan. Jadi setelah diasingkan, kita kena buat kutipan dan pengangkutan. Kutipan dan pengangkutan ni biasanya kalau tempat kediaman, rumah, taman-taman, majlis daerah lah. Majlis daerah akan kutip sampah depan rumah kita, betul? Itu adalah proses yang ketiga, di mana selepas kutipan tu berlaku oleh pengangkutan ataupun majlis daerah ataupun mana-mana pihak badan berkuasa, dia akan melakukan perpindahan, iaitu membawa sampah-sampah itu ataupun sisa pepejal tu ke tempat perpindahan ataupun untuk dirawat lah. Tempat pembuangan sampah lah maksudnya. Dipindahkan dan dirawat. Mana diasingkan, mana yang boleh diasingkan untuk dikita semula, kan? Setelah dirawat, kita bawa kepada pemulihan semula bahan dan tenaga. Maksudnya mana-mana bahan yang boleh diproses semula, yang digunakan semula sebagai sumber tenaga ataupun dikita semula, kita akan asingkan untuk buat kita semula lah. Dan selebihnya, kita akan jalankan proses pelupusan akhir. Pelupusan akhir ni maksudnya ada macam-macam cara lah, bakar lah, tanam lah, kan. Tapi di Malaysia kita mengamalkan pelupusan, kita mengamalkan kaedah tanam. Jadi apa saja sisa pepejal dah dibawa tempat pelupusan sampah, dia akan tanam dan tidak akan berlaku pencemaran lah. Jadi ini adalah komponen pengurusan pepejal. Macam mana diuruskan? Senang ya. Pertama jana, lepas tu kita asingkan, simpan, lepas tu kutip, simpan tu dalam tong sampah, kan. Lepas tu majlis daerah ataupun kerajaan tempatan akan kutip, bawa ke tempat pelupusan sampah, asingkan, rawat. Lepas tu mana yang boleh kita semula, ke mana yang tak boleh kita lupuskan. Itu sahaja kaedah komponen pengurusan. Jadi simple, mudah, kita boleh fikir sendirilah, Okey. Dan yang seterusnya kita masuk kepada 6.3.6, mengkategorikan sisa pepejal di kawasan landscape kepada bahan yang pertama, boleh diguna semula, kedua, dikita semula, dan ketiga, dikurangkan. Reuse, recycle dan juga reduce. Saya masuk satu-satu. Kita kategorikan sisa pepejal yang boleh diguna semula. Contoh kalau kita ambil kat sini, botol plastik. Botol plastik ni kita boleh guna semula botol tu dengan pelbagai cara lah. So botol air tu kita boleh buat pasu, kan. Kita boleh buat bekas tanaman lah, seperti kita punya projek modul 10 tu. Itu contoh. Dan yang kedua, dikita semula, recycle. Contohnya surat khabar ataupun kertas. Yang ni dia boleh kita semula. Surat khabar tu kita boleh kita semula, proses semula, jadi balik surat khabar. So dia boleh dikita semula. Dan last sekali, dikurangkan ataupun reduce. Contoh dia, mengurangkan penggunaan plastik. Contoh,
negara kita dah mengamalkan hari Sabtu, kalau kat pasar raya kat mana-mana, kita tak diberi plastik untuk bawa balik barang kita kan. Kita kena bawa bag sendiri. Itu bermaksud kita reduce, mengurangkan penggunaan. Sebab plastik ni dia tak boleh dikitar semula. Jadi kita kurangkan dia. So kita dah kategorikan kita punya sisa pepejal tu. Saya harap semua anak-anak boleh faham apa yang kita belajar hari ni. Dan juga kat sini saya boleh tunjukkan contoh soalan lah. Contoh soalan. Kat sini dia bagi gambar kan. Nyatakan 5 jenis sisa pepejal selain di atas. Yang ni kalau kita tengok sisa pepejal ni kat mana ni? Biasa ni sama ada isi rumah ataupun di tempat awam. Tapi kalau kat sini kita nampak macam di isi rumah lah. So selain di isi rumah, apa lagi sisa pepejal yang lain? Itu semua dekat nota atas saya dah bagi tahu. Dan kemudiannya kita boleh huraikan salah satunya. Itu contoh soalan lah berdasarkan gambar. Jadi harap-harap anak-anak boleh terima dan juga boleh ulang dengar dan juga cuba belajar. Jangan lupa download nota ni dan juga soalan ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.